mustahil perkara tu akan berulang semula sebab kami ada kes melahirkan bukan seorang anak luar nikah ya, berulang 2-3 kali. Sebab itulah bila kita nak keluar tu, bila nak keluarkan, kita tanya kepada parents, keluarga, ada perancangan tak untuk anak ni? Dia kata ada. Tapi ternyata sebenarnya tak ada apa-apa pun plan, balik semula bergaul dengan orang kawan-kawan yang lama, sekolah di tempat yang lama, jumpa boyfriend yang lama, benda tu akan berulang-ulang seterusnya. Okay, tapi intervensi tu salah satu istilah ya. Okay, insyaAllah. Baik, Ustaz Ikrimah dah ready tu nak present, kita seterusnya kepada kumpulan seterusnya lah. Silakan Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah membantu kami untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Okey, yang dihormati pensyarah kita Dr. Sumilah binti Marto dan juga kepada kawan-kawan sekalian. InsyaAllah untuk pagi ini kami akan berkongsi sedikit tentang kajian yang telah dilakukan oleh Adibah Hanim Abdul Latif serta Muhammad Hanafi bin Muhammad Yasin dan juga Muhammad Mukhtar Tahar berkaitan dengan modifikasi masalah tingkah laku yang dilakukan bersama-sama di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, dan tajuk researcher ini membuat kajian ialah modifikasi masalah tingkah laku mengganggu di dalam bilik darjah menggunakan intervensi The Good Behaviour Game. Okay, kita tengok kenapa researcher ni dia memilih tajuk ini kerana ada timbul masalah yang berlaku dalam bilik darjah, iaitu masalah tingkah laku. Okay, masalah tingkah laku yang dilakukan oleh pelajar itu sendirilah. Dan masalah tingkah laku bukan hanya berlaku dalam kalangan pelajar di aliran perdana sahaja, tetapi masalah ini turut berlaku dalam kalangan pelajar berkeperluan khas, khususnya pelajar Attention Deficit Hyperactive Disorder ataupun dipanggil sebagai ADHD. Okey, dan kita tahu seperti kita sedia maklum, untuk masalah pelajar seperti ini bukan setakat sekolah kerajaan pun ada, tetapi sekolah swasta pun ada. Sebab yang ini penyakit yang untuk anak-anak hyperaktif. Dan kita sedia maklum, kita pun kadang-kadang kita pernah mengajar untuk pelajar yang ada hyperaktif dalam kelas. Dan kita tidak nafikan anda sendiri pun pernah mengajar anak-anak yang hyperaktif di sekolah rendah, ya. Okey, dan seterusnya menurut Roshiza Abdul Wahab yang dikot pada 2015, pelajar Attention Deficit Hyperactive Disorder mengalami ketidakseimbangan sistem neuro di dalam otak yang menjadikan mereka sukar untuk mengawal diri. Okay, dan pelajar Attention Deficit Hyperactive Disorder ni juga mempunyai simptom-simptom kegagalan memberi tumpuan dalam suatu tempoh tertentu, tidak berkeupayaan untuk mematuhi peraturan serta arahan, bertindak tanpa berfikir, bergerak secara keterlaluan dan sukar duduk di suatu tempat dalam jangka masa yang panjang, yang telah dikot oleh Turkington dan Harris pada tahun 2003. Okey. Secara tidak langsung, tingkah laku negatif pelajar yang mengalami simptom ADHD ini sebenarnya mengganggu proses pembelajaran mereka dan juga pelajar yang lain. So, menurut Pifner 2011, iklim dan budaya bilik darjah seperti menggunakan teknik pengurusan bilik darjah yang sesuai berkeupayaan untuk menyokong kejayaan pelajar. Okay. Dan terdapat banyak kajian sebenarnya yang menyatakan tentang keberkesanan penggunaan intervensi ini dan ia telah digunakan dengan jayanya dalam pelbagai bidang pendidikan. Maka kita tengok researcher ni telah membuat analisa daripada pengalaman-pengalaman researcher yang lain. Okey, dan mereka telah mendapati bahawa Lenny dan McCurdy pada tahun 2007 penggunaan intervensi The Good Behaviour Game berjaya mengurangkan tingkah laku mengganggu dan membentuk tingkah laku pelajar untuk menjadi semakin baik. Dan ada juga researcher lain yang telah membuat research yang sama,
Lestrapes 2013 menyatakan bahawa the good behavior game dilaksanakan berdasarkan strategi dan teknik secara berkumpulan di mana pelajar akan saling bergantung antara satu sama lain untuk menggalakkan tingkah laku positif dalam bentuk permainan yang amat menyeronokkan. Okey, hal ini kerana intervensi ini mengadaptasikan social field theory. Selain itu, melalui intervensi ini juga, guru boleh menggalakkan tanggungjawab pembetulan tingkah laku datang dari pelajar itu sendiri. So, insya-Allah kita akan tengok apakah tujuan sebenar kajian ini dijalankan, iaitu untuk mengkaji keberkesanan intervensi the good behavior game memodifikasi tingkah laku mengganggu di dalam bilik darjah secara umum. Dan kita tengok objektif kajian yang telah dilakukan ada dua di sini, iaitu yang pertama mengubah suai tingkah laku melipat kertas sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah menggunakan intervensi the good behavior game, dan objektif yang kedua adalah mengurangkan dan menghilangkan tingkah laku melipat kertas sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah melalui intervensi the good behavior game. Dan tanpa anda membuang masa, anda serahkan pada Ustaz Somad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami teruskan dengan poin yang ketiga, iaitu instrumen kajian yang kami telah ambil daripada kajian ini. Jadi kajian ini berstruktur bagi melihat kekerapan pelajar melipat kertas waktu proses PNP. So bila ada masalah pelajar ni, ada pelajar ni yang ADHD ni, yang mana dia sangat gemar untuk melipat kertas dalam kelas. Dia memang susah nak fokus dan selalu lipat-lipat kertas je. Jadi ada kajian lah terhadap pelajar tersebut. Jadi jangka masa pemerhatian kajian ini diambil selama 20 minit semasa waktu mata pelajaran bahasa Malaysia sebanyak 4 kali dalam masa 1 minggu lah. Kemudian kajian ini direkod menggunakan kaedah perekodan kekerapan. Jadi bila mana pelajar tersebut lipat kertas, kita akan kira sebagai 1. Kemudian lipat lagi, kita kira sebagai 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Jadi kita ikut kekerapan pelajar tersebut melipat kertas dalam masa 1 hari ataupun dalam masa 20 minit dalam subjek bahasa Melayu lah. Jadi kajian ini dibuat dan kita masuk dan dibuat menggunakan good behavior Good behavior game tu, dan melihat apa yang dapatan kajian tersebut. Seterusnya Muhammad. Okey, sampel kajian biodata pelajar yang dikaji itu, seorang pelajar lelaki berumur 9 tahun, budak sekolah lagi, budak rendah lagi, dan pelajar tersebut merupakan kelas pendidikan khas di sebuah sekolah di daerah Ledang kat Johor. Jadi budak ni walaupun ada juga pelajar-pelajar yang bukan daripada pendidikan khas, dan ada juga pelajar yang berada dalam pendidikan khas yang melakukan perkara tersebut. Walau bagaimanapun, dia punya intelek, kecerdikan dia tahap yang baik. Sebab apa? Sebab dia boleh menguasai 12 konstruk dalam saringan literasi dan numerasi, Linus. Ni maksudnya dalam 12 ni maksudnya dia boleh menyebut huruf dua suku kata, boleh menyebut suku kata tertutup, boleh menyebut suku kata terbuka, boleh membaca lah. Jadi walaupun dia duduk dalam pelajar yang kelas pendidikan khas, dia juga boleh membaca, menyebut dan sebagainya. Jadi dia dikategorikan sebagai intelek yang baik lah. Jadi sampel kajian ni, tingkah laku yang kita fokuskan pada pelajar tersebut ialah pelajar tersebut kerap melipat kertas waktu berlangsungnya proses PNP. Jadi sangat dominan dan memberi kesan kepada ramai individu, yang mana perbuatan tersebut menyebabkan gangguan kepada pelajar-pelajar yang berada dalam kelas sesama mereka lah. Jadi itu tingkah laku yang dikaji. Okey. Seterusnya ana terserahkan kepada Ustaz Ikrimah dapatan kajian. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Jadi dapatan kajian, okay, boleh teruskan sama. Okay, sebelum Ana cerita tentang dapatan kajian, Ana akan cerita sedikit tentang reka bentuk kajian, macam mana kajian ini dilaksanakan. Kajian ini menggunakan reka bentuk satu subjek ataupun seorang pelajar je lah. Seorang pelajar iaitu reka bentuk ABA. Okay, ABA ni maksudnya A tu yang asal, B tu bila masuk orang kata apa, orang boleh ubah, okay, orang boleh ubah, dan A kembali kepada keadaan yang asal lah. Okay, jadi 3 fasa. A yang pertama adalah baseline, tiada intervensi ataupun tiada langkah pencegahan. Kemudian B, fasa intervensi, ada tindakan yang kita buat iaitu good behavior game. Dan A, fasa penarikan intervensi iaitu tiada pelaksanaan the good behavior game kembali. Okay, jadi seterusnya. Okay, kajian ni dilakukan selama 4 minggu. 4 minggu. Jadi data sebelum intervensi adalah minggu yang pertama ni, sebelum intervensi dikatakan sebagai baseline. Baseline ni adalah kayu ukur lah, okay, asal keadaan subjek tu macam mana. Jadi pada hari Ahad, kekerapan melipat kertas ni ada 6 kali. Isnin 8 kali. Ini dalam masa 20 minit pertama saja dalam kelas Bahasa Melayu. Selasa 9, Rabu 8. Jadi sangat banyak dilipat dan dia mengganggu pelajar, mengganggu guru. Anda tak pastilah macam cara dilipat kan. Mungkin dia berdiri ke ataupun bunyi dilipat tu kuat ke dan sebagainya kan. Jadi sangat mengganggu. Jadi ini data yang pertama lah, minggu pertama sebelum intervensi ataupun baseline. Okay, seterusnya. Kalau secara graf kita tengok dia punya pola tu 6, 8, 9, 8. Tinggi lah. Okay. Ini sebelum intervensi. Okay. Kemudian minggu yang seterusnya. Minggu kedua dan ketiga, ketika mana pelaksanaan the good behavior game, okay, 20 minit yang awal tu, minggu yang pertama, dia turun sedikit. Okay. Ahad 6, Isnin 7, Selasa 5, Rabu 6. Okay. Kemudian, minggu yang kedua pelaksanaan intervensi, dia punya penurunan tu mendadak. Okay. Daripada hari Ahad 4, Isnin 2, Selasa 2, Rabu 1. Okay, dia memang maksudnya dia mengubatilah masalah kekerapan melipat kertas ni. Kemudian kita tengok dari sudut graf, tengok berlaku penurunan yang agak ketara. Okay, dari sudut graf ini daripada 6 hinggalah berakhir dengan 1 kali melipat. Dia ada lagi tapi masih dan dia dah makin rendah lah, dia makin rendah. Okay. Kemudian seterusnya kita tengok bila ditarik balik intervensi ni, kekerapan itu dilihat stabil, iaitu 1001. Okay, jadi kita nampak walaupun tanpa intervensi, tanpa good behavior game, kesan dia tu tetaplah. Kesan dia masih lagi ada pada pelajar tersebut lah. Okay, satu pelajar ni saja. Jadi kita boleh tengok okay, ni tanpa intervensi minggu keempat ni minggu yang keempat. 1001. Okay. Kita tengok graf yang secara keseluruhan. Daripada baseline 6898 diturun sehinggalah kepada kosong pada minggu tanpa intervensi. Ia menunjukkan apa? Menunjukkan kesan yang ketara ataupun keberkesanan the good behavior game dalam merawat isu sikap pelajar atau tingkah laku melipat kertas di dalam kelas ni. Okey. Kemudian data kajian. Dapatan kajian juga adalah sampel dilihat dapat mengekalkan tingkah laku positif dan kurang melipat kertas sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung walaupun intervensi tidak dilaksanakan lagi. Okay. Hal ini menunjukkan bahawa intervensi the good behavior game dapat membantu dalam memodifikasi tingkah laku mengganggu di dalam bilik darjah dengan berkesan. Okey. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa intervensi the good behavior game sangat berkesan dalam membantu proses memodifikasi pelajar yang mempunyai tingkah laku mengganggu di dalam bilik darjah. Ini kesimpulan yang diletakkan oleh penulis lah. Okay, tapi kalau kita tengok sampel dia hanyalah seorang. Jadi kita kena
mencuba sampel tu lebih dalam community ataupun sampel population yang lebih besar lah, supaya kita boleh tengok untuk ADHD yang seumpama dengan pelajar tersebut, adakah benar keberkesanan dia tu tinggi. Itu pendapat Ana lah sendiri. Sebab ini kita ambil seorang pelajar je kan. Jadi kalau kita ada satu sampel, kena lebih ramai lah. Okay. Wallahualam. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Ustaz. Kalau baca kat komen tu ramai yang buat yang sama. Jadi majoriti sudah faham lah tu apa kajian yang dilakukan. Dan kebetulan saya pun antara banyak-banyak kajian yang saya tengok, saya baca, saya download tu termasuklah kajian yang ini. Cuma saya tak post dalam grup semalam. So memang rezeki antum lah dapat research yang sama, tak apa. Mudah faham dan kita tengok dari segi persembahan masing-masing lah. Ada yang nak tanya ke? Ada kumpulan yang buat yang sama, ada nak tanya? Dia tunggu giliran dia pula lah nanti tak apa. Sama pun tak apa sebab kita tak ada masa dah nak ulang semula. Nanti tambah pula stres antum dan kita tak nak tambah lagi hari. Kita teruskan sahaja apa yang kita dah buat. InsyaAllah adalah hikmahnya kat situ. Okey, seterusnya, kumpulan seterusnya. Terima kasih Ustaz yang persembahkan tadi. Okey, kumpulan seterusnya silakan.